Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini masih lagi belajar bahasa Melayu. Tahun 1 bersama saya Cikgu Hawa. Mari kita lihat apakah objektif pembelajaran pada hari ini. Murid dapat mengenal pasti dan membetulkan kesalahan tanda baca dalam petikan. Kamu kena cam. Huruf pertama huruf besar tak? Lepas tu ada tanda-tanda koma tak dalam ayat. Dan akhir ayat ni ada letak tanda titik tak? Ada letak tanda noktah tak? Sudah beberapa kali kita buat. Ya, latihan ni sangat penting buat kamu pada masa akan datang. Supaya bila kamu menulis, kamu terus automatik mulakan dengan huruf besar. Dan apabila habis satu ayat, automatik juga letak tanda titik. Dan apabila jumpa perkataan-perkataan, kata nama khas, nama orang, nama tempat, automatik mulakan dengan huruf besar bagi tiap-tiap perkataan. Kepada ibu bapa, ini adalah kemahiran menulis, mengedit, menulis lah. Macam saya cakap, untuk masa akan datang, anak ini perlu ada kemahiran ini supaya dia menulis dengan lebih lancar. Dia tahu dah, ada pengetahuan sedia ada dah. Mulakan dengan huruf besar. Ada perkataan kata nama khas, letak huruf besar. Kemudian ada perkataan banyak-banyak nak diceritakan perlu tanda koma dan ada letak tanda titik. Ini asas untuk tahap 1. Baik, murid-murid. Ingat balik tanda baca ada huruf besar, bukan semua huruf besar. Dalam bahasa Melayu hanya perkataan pertama bagi tiap-tiap ayat huruf pertama dia sahaja huruf besar, kemudian ada kata nama khas. Apa tu kata nama khas? Nama orang, nama tempat, nama bangunan, nama jalan. Dalam cerita biasanya nama orang lah. Mulakan dengan huruf besar pada huruf pertama. Kalau nama orang macam cikgu Nur Hawazidah, rapat-rapat eja, jadi huruf besarnya N sahaja. Nama kamu ada banyak kan. Nur, contoh Nur apa? Nur Damia Batrisha. N besar, D besar, B besar. Itu contoh. Kemudian ada tanda koma. Koma kat mana cikgu? Kalau kita nak cakap banyak-banyak, banyak benda nak diceritakan, kena letak tanda koma di sebelah perkataan tersebut. Dan tanda titik, tanda noktah atau titik sama saja letak di belakang ayat. Dah habis cerita, letak tanda titik. Dapat? Jadi hari ini tajuk cerita kita kedai runcit Pak Cik Ramlan. Siapa suka pergi kedai runcit? Kalau mak pergi kedai runcit, ayah pergi kedai runcit, suka kirim kan. Ini dia kedai runcit Pak Cik Ramlan. Kita akan belajar baca buku-buku surat 73. Buka buku aktiviti 73 dan akan buat bersama-sama cikgu dalam video ni. Kamu boleh hentikan video, cari bersama-sama cikgu macam biasa. Baik, mari kita baca sama-sama sambil kita cari kesalahan tanda baca yang tadi tahu. Ya, kesalahan tanda baca. Ingat mulakan dengan huruf besar tiap-tiap kali nak mula ayat. Kemudian ada juga huruf besar bagi nama orang. Lepas tu ada tanda koma dalam ayat kalau kita nak cakap benda yang banyak-banyak. Dan pada akhir ayat memang ada tanda noktah atau tanda titik. Ya, jelas ya sebelum kita baca. Tolong ingat 3 benda tu. Huruf besar, koma dan titik. Koma tak semestinya ada. Tengok dulu pada ayat. Cikgu baca dan kita akan cari kesalahan. Pak Cik Ramlan membuka kedai runcit. Pak Cik Ramlan membuka kedai runcit. Ada apa-apa kesalahan tak? Pada mula ayat tu tengok. Pada mula ayat kita tengok ada tak huruf besar? Ya, huruf besar. Pak Cik ni pun C besar. R besar. Kenapa? Nama orang. Dan pada akhir ayatnya sebelah runcit huruf T ada tanda titik. Jadi ayat ini betul semua. Ayat ini betul semua. Kita tengok ayat kedua. Dia dibantu oleh isteri dan anaknya. Dia dibantu oleh isteri dan anaknya. Jadi ada kesalahan tak? Cuba tengok huruf pertamanya. Huruf pertama huruf D, huruf besar ke huruf kecil? D huruf besar betul. Kemudian di belakangnya ada tanda titik. Jadi ayat ini betul semua. Tidak ada kesalahan. Kita tengok ayat seterusnya.
Mereka bersama-sama memajukan kedai itu. Mereka bersama-sama memajukan kedai itu. Cuba cari, ada tak kesalahan? Mula dengan huruf besar tak? Tak kan? M ni M kecil. Jadi kita tukar jadi M besar. Kemudian di akhir ayat itu tidak ada tanda titik. Jadi kita buat tanda titik. Buat satu titik sahaja. Ni pen cikgu ni sebab cikgu dah set macam ni. Cikgu nak buat besar sikit. Jadi buat tanda titik. Jelas? M besar dan belakangnya letak tanda titik. Boleh? Baik, kita pergi ada ayat seterusnya. Nampak? Dia jadi macam ni. Ini ayat yang betul. Cikgu dah betulkan. M besar, belakang ada tanda titik. Pada mulanya, kedai Pakcik Ramlan kecil sahaja. Pada mulanya, kedai Pakcik Ramlan kecil sahaja. Ada kesalahan tak? Tengok huruf P. Pada permulaan ayat huruf P ni huruf besar. Betul dah. Pakcik. Betul dah. P, C, R besar dah. Kemudian, apa lagi? Ni tak nampak dekat skrin. Apa lagi yang tak ada? Di akhir ayat tak ada letak tanda titik. Ingat, mulakan dengan huruf besar. Kemudian diakhiri dengan tanda titik. Jelas? Kita tengok ayat yang betul. Cikgu dah sediakan. Dia akan jadi macam ni. Pada mulanya, kedai Pakcik Ramlan kecil sahaja. Mulakan dengan huruf besar tu dah betul. Belakang letak tanda titik. Itu je untuk ayat ni. Betul kan? Seterusnya, Pakcik Ramlan kuat bekerja. Pakcik Ramlan kuat bekerja. Ada apa-apa kesalahan? Tak ada. Betul dah mula dengan huruf besar. Pak besar P. C untuk Cik besar. R untuk Ramlan besar. Dan di akhirnya letak tanda titik. Tak ada kesalahan. Ini ayat seterusnya. Kini kedainya telah maju. Kini kedainya telah maju. Ada kesalahan tak? Cuba tengok huruf K tu. K ni tengok huruf besar. Belakang letak tanda titik. Yang ini tanda koma. Kenapa? Sebab ada perkataan kini. Bila awak cakap, awak tak sebut ini kedainya telah maju. Tidak. Kita letak tanda koma supaya kita boleh sebut macam ni. Kini, nampak berhenti sekejap. Ada jeda orang kata. Kini, kedainya telah maju. Faham? Kenapa letak tanda koma situ? Ayat seterusnya. Pakcik Ramlan menjual pelbagai barang makanan, minuman dan alat tulis. Nampak tak ada kesalahan? Mana ada kesalahan dia? Tak nampak. Okey. Ada kesalahan tak? Cuba tengok. Pakcik. P dah betul dah. C dah betul dah. Ramlan betul dah. Menjual pelbagai barang makanan. Makanan apa? Makanan kena koma. Minuman. Ni koma kat sini. Buat koma kat situ. Tak payah besar macam cikgu. Ni cikgu tunjuk saja bagi besar. Awak calik sahaja. Berbagai barang makanan, minuman dan alat tulis letak tanda titik. Kenapa kena letak tanda koma cikgu? Supaya bila awak sebut barang makanan, nampak awak berhenti sekejap. Kita nak cakap banyak ni. Kena berhenti sekejap. Dia akan jadi begini. Nampak? Ada tanda koma. Ni pun cikgu pun lupa letak tanda titik. Kena letak tanda titik. Kena letak tanda titik kat sini. Ya, jelas? Ayat seterusnya. Mimi, Hardip dan Jawing suka membeli di kedai Pakcik Ramlan. Ni ada 3 orang. Ada tak kesalahan? Cikgu nampak dah kesalahan. Awak nampak? Ni kesalahan dia kat sini. Cikgu rendahkan sikit. Mimi kena tanda koma. Letak tanda koma. Kemudian Hardip ni buat jadi H besar. Cikgu betulkan sikit. Naikkan sikit. Bagi nampak. Macam ni. Tanda koma. Kemudian H ni tukar jadi H besar. Nampak? Ini Hardip dan Jawing suka membeli
di kedai Pakcik Ramlan. Ada masalah? Ramlan tu tengok. Nampak Ramlan? R tu kena tukar jadi huruf R besar. R tu kena tukar jadi huruf R besar. Nampak? Dia akan jadi macam ni. Mimi, Hardik dan Jawing suka membeli di kedai Pakcik Ramlan. Nampak ya? Ada perubahan. Kedainya bersih dan barang-barangnya bermutu. Ada tak kesalahan? Ni cikgu dah nampak dah. Ni nampak ni kesalahan. Huruf pertama tak buat huruf besar. Jadi huruf pertama K kena K besar. Besar sikit. K sama saja bentuknya tapi kita besarkan sedikit. Kemudian ada akhir ayat kena letak tanda titik. Jadi dia akan jadi macam ni. Kedainya bersih dan barang-barangnya bermutu. Huruf K besar dan kemudian di akhirnya letak tanda titik. Boleh faham? Kalau tak boleh, boleh ulang semula video cikgu. Jadi, tugasan pada hari ini, baca petikan muka surat 73, cuba cari kesalahan tanda baca, betulkan dan salin semula petikan dengan tanda baca yang betul. Saya beri 2 pilihan. Kalau tulisan kamu kecil, kamu boleh terus tulis dalam buku ini. Jika tulisan kamu besar-besar, ambil buku tulis dan buat dalam buku tulis. Yang penting tanda baca betul, bukan besar kecil hurufnya. Faham maksud cikgu? Tulisan kamu besar tak muatlah cikgu. Ambil buku tulis dalam buku tulis. Kalau rasa tulisan kamu sudah kecil, sudah elok, tulis dalam buku ini sahaja. Yang penting tanda baca betul. Faham? Jelas? Baik, itu sahaja tugasan pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.